Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum, saya Syaratul Amirah binti Osman, pelajar SPSU batch ke-14. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah perkongsian tentang tawaf wada'. Tawaf wada' adalah salah satu ibadah yang tersendiri yang tidak termasuk dalam hukum ataupun wajib umrah ataupun haji. Jika ibadah haji dan umrah kita dilakukan dengan sempurna tetapi kita meninggalkan tawaf wada', maka haji dan umrah kita masih kekal sah. Tetapi jika anda sengaja meninggalkan tawaf wada', anda dikenakan dam. Tapi ianya bersyarat. Tawaf wada' ialah ibadah mengelilingi Baitullah kerana ingin membesarkan Allah, kerana kita hendak meninggalkan tanah haram Mekah. Tawaf wada' ini diwajibkan kepada dua golongan, iaitu seperti kita yang datang untuk menziarahi Mekah dan ingin pulang ke tanah air, dan juga bagi mereka yang ingin meninggalkan Mekah walaupun sejarak 2 marhalah saja. Walaupun dia datang balik semula ke Mekah pada hari yang sama, dia still kena buat tawaf wada' walaupun perjalanannya hanya 2 marhalah daripada Mekah Mukarramah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu, Rasulullah SAW menyebut orang-orang yang mengunjungi tanah haram Mekah kerana melakukan haji dan umrah diperintahkan untuk menjadikan tawaf di Kaabah sebagai amalan terakhir kecuali diringankan bagi wanita haid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka dengan itu kita diwajibkan untuk melakukan tawaf wada' sekiranya kita ingin meninggalkan tanah bumi haram itu. Jika jemaah melanggar perkara-perkara yang dilarang selepas tawaf wada', makanya tawaf wada' anda dikira terbatal. So anda kena buat semula tawaf wada'. Perkara ini sebenarnya amat penting dititik beratkan kepada para agensi dan juga para mutawif dan juga kita sendiri semasa ingin meninggalkan Mekah. Tawaf wada' ini adalah satu perkara yang wajib bagi kita yang sihat. Dan tawaf wada' ada 3 perkara yang kita perlu titik beratkan, iaitu sebelum melakukan tawaf wada', semasa melakukan tawaf wada' dan selepas melakukan tawaf wada'. Okey, antara perkara yang perlu kita ambil berat sebelum melakukan tawaf wada' adalah kita sebagai seorang jemaah yang daripada luar, daripada Mekah, jika kita ingin melakukan sebarang shopping-shopping, kita hendaklah menyelesaikan segala urusan kita sebelum kita melakukan tawaf wada'. So kalau kita nak shopping, kita kenalah shopping terus bagi settle semua. Kalau rasa nak ambil gambar, pergilah ambil gambar sepuas-puasnya. Dan jika ada sedekah yang ingin dibuat, maka hendaklah kita meneruskan sedekah kita secepat mungkin. Dan jika kita ada dam yang perlu dibayar, kita hendaklah membayar segala dam-dam itu sebelum melakukan tawaf wada'. Dan antara perkara lain, kalau kita nak kemas barang, kenalah settle terus kemaskan barang, dan mengikut agensi-agensi, kita kenalah mengikutlah jadual daripada agensi tu, nak kemas barang terus letak kat bawah lobi ke macam mana. Okey. Selepas preparation tu, kita hendaklah selepas preparation tu, bila kita hendak melakukan tawaf wada' ni, kita kenalah berniat. Okey, di dalam kalau tawaf biasa kita tidak perlu berniat, tetapi di dalam tawaf wada' kita perlu berniat untuk melakukan tawaf wada' dengan niat untuk meninggalkan tanah bumi haram. So niatnya adalah simple saja aku ingin membuat tawaf wada' 7 kali pusingan kerana Allah Ta'ala. So kita boleh teruskan melakukan tawaf wada' sebanyak 7 pusingan mengelilingi Baitullah dan mengikut hukum-hukum tawaf. Okey. So di sini kita tidaklah perlu memakai ihram seperti mana kita membuat tawaf seperti dalam hukum umrah dan haji itu kan. And then lepas kita siap tawaf wada', kita disunatkan untuk buat solat sunat tawaf, and then juga disunatkan untuk berdoa panjang-panjang untuk mensyukuri nikmat kita telah berada di bumi Mekah ini,
untuk diberi kesempatan lagi untuk sampai kembali ke Bumi Mekah selepas ini, insya-Allah. Okey. Antara perkara yang dilarang selepas kita melakukan tawaf wada' adalah dengan bershopping. Kita dilarang untuk membuat pembelian dan juga dilarang membuat sedekah dengan sengaja. Kita dilarang untuk dengan sengaja untuk mencari orang untuk memberi sedekah, dan jika ada orang datang kat kita untuk meminta sedekah, kita dibolehkan untuk membuat sedekah. Okey, kita juga dilarang untuk mengambil gambar dengan gembira ni di sekeliling kawasan haram. Sebab kita bila tawaf wada' kita tawaf untuk meninggalkan, so kita akan rasa sedih. So seharusnya selepas kita selesai melakukan tawaf wada', kita seharusnya segera meninggalkan Mekah supaya kita tidaklah melakukan perkara-perkara yang dilarang selepas melakukan tawaf wada'. Okey. Antara orang yang diberi keuzuran dan tidak berdosa meninggalkan tawaf wada' ialah wanita yang dalam haid, orang tua yang uzur, ada sakit yang boleh memudaratkan jika melakukan tawaf wada', orang yang menanggung hadas dan bernajis yang dikhawatiri boleh mengotorkan Baitullah, maka anda tidak wajib melakukan tawaf wada'. Ada pun juga orang yang bimbang ditinggalkan oleh kenderaan mereka dan juga orang yang bimbang dengan dengan barang-barang mereka ditinggalkan tanpa pengawasan orang lain, anda tidak diwajibkan melakukan tawaf wada'. Apa kesan jika kita tidak melakukan tawaf wada'? Jika anda sengaja meninggalkan tawaf wada' tanpa keuzuran dan terbatal, anda dikenakan dam, dan damnya adalah menyembelih seekor kambing ataupun kibas ataupun sebahagian lembu ataupun unta di Mekah. Jika anda tak mampu, anda boleh memberi 10 cupak makan kepada fakir dan miskin. Maka tawaf wada' ini tidak haruslah diambil ringan dan mudah oleh semua orang. Ianya harus menjadi satu satu perkara yang wajib dilakukan oleh kita ketika kita menunaikan umrah dan haji. Dan itu sajalah perkongsian saya, sedikit sebanyak perkongsian saya tentang tawaf wada'. Assalamualaikum. Semoga bermanfaat.